Assalamualaikum and welcome back to my channel guys. Thank you kepada semua yang telah memberikan sokongan kepada channel aku ni so that channel aku ni boleh grow ataupun berjaya dekat YouTube ni guys. I really appreciate your support. Teruskan lagi sokongan korang. Okay, untuk kisah hari ni kan guys, dia agak menarik. Semua cerita aku lah menarik cerita dia kan. Okay, tapi bagi aku cerita ni kan, it is a very simple punya true crime yang telah terjadi tau. Okay, ni memang salah satu kisah benar, di mana kisah benar kan, kisah true crime ni telah dijadikan sebagai sebuah filem dekat Netflix guys. Okey, jadi macam kisah ni kan, dia bagi aku lah, dia macam mempersoalkan nasib ataupun takdir terhadap seorang wanita yang memang betul-betul dah berubah dia punya hidup dia guys. Okey, 180 degrees. Macam tu lah orang kata 180 darjah. Baik, dia punya kehidupan tu telah berubah dalam pada satu ketika ini guys. Dan perempuan ini nama dia adalah Lisa McVey. So apa lagi? Kalau korang nak tahu apa cerita ni kan, apa yang aku nak sampai kat korang ni kan, macam biasa guys, nama aku Nas and I am your true crime storyteller. Let's go. Lisa McVey ataupun nama penuh dia adalah Lisa McVey Nolan yang dilahirkan pada Mac 1967. Dia ni sekarang dia adalah seorang pegawai polis Amerika Syarikat tau, okey, dan juga pegawai sumber sekolah dan juga penceramah motivasi daripada Tampa, Florida. Semasa dia berusia 17 tahun, dia ni telah diculik oleh seorang lelaki yang bernama Bobby Joe Long, dan dia ni juga adalah seorang pembunuh bersiri perogol yang telah melakukan serangan seksual dan juga membunuh 10 wanita di kawasan Teluk Tampa pada tahun 1984. Teluk Tampa tu basically Tampa Bay lah, okey. Nama Tampa Bay dekat Amerika Syarikat kan. Ni aku direct translate bahasa Melayu tu yang jadi Teluk Bay tu, so korang faham lah, okey. So, Lisa adalah seorang mangsa terakhir Bobby Long ni tau, okey, dan maklumat yang telah diberikan olehnya kepada pihak polis telah menyebabkan pemangsa dia itu telah ditangkap. Okey guys, cerita ni mangkuk ayun ni dia dah kena tangkap tau. Okey, apa yang aku dah sampaikan dekat korang ni adalah dia punya jalan cerita tentang fasa yang gelap untuk Lisa McVey ni. Jadi beberapa tahun selepas pengalaman pahit dia itu kan guys, Lisa ni dia telah mula meneruskan kejayaan dia dalam penguatkuasaan undang-undang. So dekat sini aku nak sampaikan dekat korang bagaimana ia semua telah bermula tau. Okey, melalui satu wawancara, Lisa dia telah berterus terang menceritakan pengalamannya sebagai mangsa penderaan, termasuklah sebelum penculikan dia itu tau. Okey, dia telah didera secara seksual di rumah dia. And aku boleh kata dia punya family background ni agak broken lah. Okey guys. Okey, sebab teman lelaki nenek dia, nampak nenek dia ada balak bai. Okey, teman lelaki nenek dia pernah meletakkan pistol ke kepala Lisa setiap kali dia cuba ataupun setiap kali dia telah mencaburnya selama 3 tahun guys. Kau imagine 3 years of madness aku boleh kata memang kesian doh Lisa McVey ni. Dan semasa boyfriend nenek dia akan mencabul dia kan guys, nenek dia ni kan, dia akan lepak, relax, akan berdiri dan juga lihat dia dirogol oleh teman lelaki dia guys. Mental mat aku boleh kata nenek jadi. Aku tak tahulah lately ni kan, cerita-cerita berkenaan dengan nenek aku buat sebelum ni kan, weh ganas mat. Okay, makan orang lah, bunuh itu ini semua kan. Ini pula dia boleh tengok dia punya boyfriend rogol cucu dia sendiri weh. Aku just tak boleh nak imagine Jadi untuk Lisa ni kan, benda ni dia bukanlah perkara yang baru untuk diri dia tau. Okey, dia ibarat dia ada macam bagi satu kenyataan lah, di mana dia mengatakan yang satu situasi yang buruk membawanya kepada satu lagi keadaan buruk, dan itu adalah apa yang telah menyelamatkan nyawanya guys. Very interesting story berkenaan dengan Lisa McVey ni. Aku just nak bagi tahu korang yang berkenaan dengan cerita Lisa McVey ni kan, aku ada terbaca dekat satu website Mak Saleh lah, okey. So dia menceritakanlah bagaimana kisah ini berlaku dan juga bagaimana ia telah dijadikan satu filem dekat Netflix tau.
Okay, and cerita ni boleh dikatakan kan, dekat negara UK tak silap aku lah, dia mendapat satu rating yang teramat tinggi guys. Okay, so sorry off topic sikit lah. Okay, kita sambung. So berkenaan dengan penculikan Lisa McVey ni, okay, pada malam sebelum penculikan dia kan, Lisa ni dia ada menulis satu suicide note ataupun nota bunuh diri tau. Tetapi yang pelik ni kan guys, pada malam berikut dia pula dia sedang bertarung untuk hidup dia guys. Okay, mesti korang pelik. Baik, apa pula ni kan cerita ni kan? Okay, korang tunggu, korang sabar sekejap aku cerita kat korang So basically dekat rumah kan, Lisa ni dia telah dipaksa oleh ibunya yang ketagih dadah dan juga alkohol tau. Okay, and dia dipaksa untuk tinggal bersama dia dan juga untuk menjaga neneknya semasa dia umur 14 tahun sahaja guys. Okay, memang muda gila tau. Dan pada sebelum ini juga Lisa dia pernah keluar masuk rumah anak yatim. Macam aku cakap tadi, dia punya family background ni agak broken lah. Okay, so a very tough childhood untuk Lisa McVey. Lisa McVey ni dia pernah berkata tau, sebelum dia diculik, dia telah merancang untuk membunuh diri. Okay, selepas dia telah menamatkan shift di tempat kerja dia, iaitu di sebuah kedai donat. Okay, the reason why, kenapa dia nak bunuh diri macam pelik. Apa hal kau nak bunuh diri kan? Kau jangan nak buat macam-macam, betul tak? Okay, the reason why is sebab dia pada time tu kan, dia sedang melalui tahap yang paling rendah dalam hidup dia guys. So basically dekat sini dia macam dah tak ada maksud kehidupan dalam diri dia tau. Dia memang totally dah give up dengan diri dia tau. So jadi dia telah membuat keputusan untuk membunuh diri. Tetapi guys, pada masa itu jugalah takdir ataupun nasibnya telah berubah dengan sekelip mata, di mana pada time tu dia telah dijerat ke dalam perangkap Bobby Joe Long. Pada 3 November 1984, pada 2 pagi Lisa dia telah diculik oleh Bobby daripada basikal semasa dalam perjalanan ke rumah nenek dia, dan dia telah dimasukkan ke dalam kereta Bobby. So sewaktu Lisa dah kena culik dengan si mangkuk ayun seko ni, mata Lisa dia telah ditutup dan badan dia ni kan telah dipegang kuat tau. Okay, and dia juga telah diacukan dengan senjata, dan kemudiannya guys, dia telah dirogol dan juga diseksa selama 26 jam. Weh, kau bayangkan 26 jam weh. Aku tak tahu macam mana dia terpaksa melalui jangka masa yang panjang dengan si mangkuk ayun labau ni. Weh, gila tu. Dan kemudiannya somehow pada time tu kan, Lisa ni kan, dia tak tahu tau macam siapa yang culik dia kan, macam suddenly dia kena culik tau. Okay, but somehow dia tahu bahawa pelaku dia itu adalah Bobby, di mana ketika itu juga Bobby dia telah bertanggungjawab untuk sekurang-kurangnya 10 pembunuhan dan juga 50 kes rogol. Jadi semasa sepanjang penahanan dia itu kan, Lisa dia telah merayu kepada penculiknya iaitu Bobby dan menawarkan dia untuk menjadi teman wanita rahsia dia. Dia offer untuk jadi dia punya kekasih gelap guys. Okey, dan kemudiannya dia telah mendapat simpati daripada Bobby dengan mendakwa bahawa dia ni adalah anak tunggal kepada ibu bapa yang sakit. Pandai dia main emosi sikit dekat si Bobby ni tau. Okey, pandai juga Minah ni kan. Okey. Dan yang bernasib baik untuk si Lisa ni, Bobby dia telah dipujuk untuk melepaskan Lisa, dan dia juga telah berbuat demikian di sebuah lokasi yang terpencil. Dan Bobby ni dia telah mengarahkan Lisa supaya menutup matanya selama 5 minit sementara Bobby ini melarikan diri. Jadi apabila si Lisa ni dia dah berjaya untuk melarikan diri daripada si Bobby Joe Long ni kan, okay, dia pun balik ke rumah nenek dia guys. Okay, tetapi kesiannya untuk Lisa ni, apabila dia sampai kat rumah nenek dia ni kan, dia telah dipukul guys oleh teman lelaki dia guys. And yang tak tahannya dia ni kan, Lisa ni dia siap disoal siasat selama 5 jam tentang keberadaan dia guys. Dan macam polis mat boyfriend si nenek ni acak-acak betul lah. Aduh Dan kemudiannya Lisa pun jelah nak buat macam mana kan, sangkut lah dengan 2 ekor mangkuk ayun ni kan. Okay, so dia terpaksa lah
memberikan penjelasan dia tentang apa yang terjadi, dan dia punya penjelasan itu kan semuanya konsisten guys. Memang konsisten lah cerita dia kan. Dia cerita benda betul kot, bukan dia nak kencing ke apa kan. Ok, so lepas dia cerita semua, dia pun akhirnya telah membuat panggilan telefon kepada pihak polis. Jadi selepas dia telah menelefon pihak polis semua, Lisa ni kan, dia pun telah committed untuk mengingati beberapa butiran tentang penculikannya, dan dia juga telah sengaja meninggalkan cap jari pada beberapa permukaan di bilik mandi Bobby untuk membantu pihak polis mengenal pasti dia sekiranya dia mati semasa dia telah diculik. Ok lah, panjang akal jugalah si Lisa ni kan. Ok, tapi nasib baiklah dia tak mati, betul tak? Ok, very smart lah this lady ya. Jadi melalui segala penerangannya tentang penculiknya kan, which is Bobby Joe Long tu, okey, termasuklah dengan kenderaan dia, segala laluan yang mereka telah lalui dan juga butiran-butiran lain, pihak polis berjaya untuk menjejaki Bobby dan menghubungkannya dengan jenayah-jenayah lain yang telah dilakukan oleh dia. Memang banyak lah guys, okey, macam yang aku cakap tadi lah, okey, ada 10 kes bunuh dan juga 50 kes rogol, which is dia ni memang the most wanted punya mangkuk ayun pada time tu Jadi selepas pihak polis telah mendapatkan segala penerangan dan juga butiran-butiran oleh Lisa, pegawai pihak polis juga telah memulakan operasi pengawasan dan juga menangkap Bobby pada 16 November 1984. Dan disebabkan dia punya serangan seksual dan juga penculikan Lisa itu, dia kemudiannya telah dihukum bunuh kerana jenayah dia pada Mei tahun 2019 selepas 34 tahun menunggu untuk dihukum mati. So dekat sini korang boleh tahulah betapa lamanya si Lisa ni tunggu untuk si Malaun ni nak kena hukum mati guys. So macam aku boleh katalah, berkenaan dengan kisah benar tentang Lisa ni ataupun dokumentari Lisa ni kan, korang boleh tengok dia punya pengalaman sepanjang dia kena culik tu tau. Okay, and dia ni memang menunggu untuk Bobby Joe Long ni untuk dikenakan hukuman. So bercakap berkenaan dengan penangkapan Bobby pada selepas itu kan, Lisa dia berkata bahawa terdapat seorang pegawai wanita yang didekati olehnya pada mulanya berkata terdapat lubang dalam cerita dia tau. Basically macam orang kata apa cerita ni tak berapa nak consistent, tak berapa nak nampak macam cerita kencing cerita dia kan. Okey, tetapi guys, terdapat seorang sarjan yang bernama Larry Pinkerton, and dia ni dikatakan mempunyai satu karakter yang soft spoken tau, yang memang tenang, sopan santun, cakap lemah lembut kan. Dia seorang sahaja guys yang mengambil serius tentang kisah Lisa ni, dan dia pun tak ada membuang masa, dia terus berusaha untuk menangkap Bobby Joe Long. So disebabkan sarjan itu yang memang betul-betul nak bantu dia kan, Lisa juga ada berkata yang dia memang berhutang nyawa dengan sarjan itu guys. And dia juga ada beritahulah semasa wawancara itu dia berkata yang kalau sarjan ni tak percaya tentang kisah dia kan, dia memang tak tahulah dekat mana dia akan berada pada hari ini. Nasib baik jugalah untuk Lisa ni ada seorang sarjan yang memang betul-betul ambil serius tentang kisah dia tau. Bukan macam pihak polis yang lain yang langsung tak percayakan dia kan, cakap ada lubang dalam cerita lah, apa benda lah. Aduh, merepek lah mat kau ni kan. Aduh hai. Macam aku cakap dekat korang tadi, kisah Lisa McVie ni telah dijadikan sebuah filem yang ditayangkan dekat Netflix pada tahun 2018 yang bertajuk Believe Me, The Abduction of Lisa McVie. Jadi untuk Lisa ni pula kan, sekarang dia sedang bekerja dalam bidang penguatkuasaan undang-undang yang sentiasa berusaha keras untuk menyelesaikan kes-kes jenayah yang telah berlaku. Dan berdasarkan filem ataupun dokumentari berkenaan dengan kisah penculikan Lisa ni kan, ia juga telah mendapat reaksi marah daripada penonton tau, berkenaan dengan bagaimana orang di sekeliling Lisa telah gagal seteruknya dengan tidak mempercayai segala cerita yang disampaikan olehnya. Yelah macam kes polis tadi kan, boleh pula tak percaya kan, kau ni kan buat kerja ke apa kan, siasat lah dulu ke apa kan, boleh tak nak percaya cerita dia kan. Aku jam betul lah setengah orang memang tak nak membantu tau, which is kesian gila tu kat Lisa ni Dan terdapat satu juga adegan dalam dokumentari si Lisa ni kan, time tu Lisa dia cuba untuk menjelaskan penyiksaan yang dialaminya di tangan Bobby. Pada time tu dia sedang menerangkan dia kepada dua orang pegawai polis wanita yang kelihatan tidak mempercayai sepatah pun yang dikatakan oleh Lisa ni.
Dan bukan pihak polis sahaja guys, keluarga dia juga guys. Okey, bila aku sebut keluarga dia, nenek dia guys, nenek dia sendiri juga mendapati cerita Lisa ni tidak masuk akal. Mak aku macam pelik betul lah. Okay, sebab yelah, kalau benda-benda ni terjadi dekat ahli keluarga sendiri kan, mestilah nak backup sepenuhnya kan, nak siasat membantu segala apa yang boleh kan. Tetapi ini lain pula cerita dia guys. Nenek dia boleh pula bangkang cucu ni kan. Aku je betul lah tu ni kan. Aku rasa dia dah banyak sangat lah dengan dia punya boyfriend tu kan. Okay, aku tak tahulah. Tapi macam aku cakap dekat korang tadi, family background Lisa McVey ni memang very the broken aku boleh kata. Jadi itulah kisah Lisa McVey di mana dia mengalami satu pengalaman yang begitu pahit apabila dia telah diculik oleh seorang pembunuh dan juga seorang perogoh bersiri yang bernama Bobby Joe Long. Why aku cakap cerita ni menarik kan? Sebab cuba kita bayangkan kalau kita berada dekat tempat Lisa kan. Macam aku mention yang dia punya takdir ataupun nasib berubah dalam sekelip mata kan. Macam untuk si Lisa ni dia dah nak bunuh diri guys. Dia dah siap tulis suicide note mat. Okey, dia dah memang berniat dan juga merancang untuk membunuh diri. Tetapi semua itu berubah apabila dia telah diculik dan dia cuba sedaya upaya untuk stay alive. Okey, survival untuk si Lisa ni. Okey, itu satu. Dan lagi satu kan, macam mana perasaan Lisa ni apabila orang-orang di sekeliling ni kan tak mempercayai dengan apa yang dia telah jelaskan tentang pengalaman dia guys. Bagi aku memang petak weh. Okey, dia boleh harapkan pihak polis, tapi pihak polis pun 2-3 ekor yang mangkuk, termasuklah dengan keluarga dia sendiri, which is nenek dia kan. Okey, nasib baik ada Sergeant Pinkton yang tu kan, dia je yang betul-betul ambil serius tentang kes Lisa McVey ni. Memang kesian gila lah. Even kalau korang tengok dekat dokumentari kan, memang Lisa ni dia memang struggle gila-gila guys untuk settlekan masalah ni. And selepas apa yang telah terjadi, selepas Bobby kena tangkap and dia kena hukum mati semua kan, Lisa dia memang nak tengok si Bobby ni dihukum di depan mata dia guys. Korang boleh tengok lah. Okay, nama cerita dia adalah Believe Me. Korang boleh try tengok kat Netflix kalau ada lagi. Kalau tidak, korang boleh carilah dekat streaming mana-mana kan, mesti ada punya. Very interesting guys. And yes, it is a quite a simple punya true crime, tapi dia punya isi dalam cerita ni kan, mind blown guys aku boleh kata. Okey, jadi aku harap korang terhibur dengan konten yang aku sampaikan ke orang hari ni, dan aku nak minta maaf lah jika ada segala kesilapan ke apa kan. Okey, tapi thank you sebab tengok video aku berawal sampai habis. I really appreciate support guys. Jangan lupa untuk subscribe, like, share dan juga komen. As always guys, never stop creating. I will see you in the next premiere. Stay safe, stay healthy guys. Assalamualaikum. Bye bye.